Jalan berhampiran persisiran pantai. Jalan tu jauh sikit daripada jalan biasa. Di tapak itulah ada telaga, dan di situlah Nabi berwudu. Bahkan para sahabat telah bersolah di situ. Disebutkan di dalam tarikh, bahkan di situ juga 70 orang Nabi pernah singgah bersolat sebelum menunaikan haji Baitullah. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Allah yang himpunkan kita di saat dan ketika ni, menyempurnakan perintah daripada perintah Allah, daripada nikmat yang paling besar daripada bahagian agama, mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pengibadatan kepada Allah. Dan terima kasih kepada barisan pimpinan Surau An-Nur Seksyen 20 Shah Alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab perhimpunan kita manfaat untuk kebaikan seluruh umat. Nama saya Syed Putra lah, imam kita punya pengurusi kita Ustaz Khusyairi dah ta'aruf sikit tadi. Cuma di hujung tu sikit tu Al-Syabab tu ada sikit defect. Nama saya Syed Putra Haizam bin Syed Hashim bin Syed Nud bin Syed Mahmud bin Syed Omar bin Syed Hashim bin Syed Yasin bin Syed Abdul Rahman bin Syed Zain bin Syed Alwi bin Syed Zain bin Syed Alwi bin Syed Omar bin Syed Zain bin Syed Idrus bin Syed Muhammad bin Shahabuddin Asghar. Shahabuddin Asghar ni Yaman. Bin Abdul Rahman bin Shahabuddin Akbar bin Abdul Rahman bin Syekh Ali bin Syekh Abu Bakar As-Sakhran bin Habib Abdul Rahman As-Saggaf. Dia sebenarnya bukan Al-Syabab, dia Syahab bin Syihab. Nama apa? Nama keluarga tu. Tok Nyang tadi tu Shahabuddin tu Syahab tu. Syabab tu doa. Saya pun amin. Sebab tu muka muda. Sebab orang duk syabab dia syabab. Semoga kita semua jadi syababul jannah nanti semua, insya-Allah. Dekat syurga nanti tak ada orang yang lebih umur 33 tahun. Umur saya tahun ni 33. Tapi kalender Hijri 33 tambah setahun. So kira 7 Rabiul Awal ni 34. 34. Tuan-tuan balik cek, beritahu kat anak-anak semua, mula tahun ni kita sambut birthday, no more birthday in Masihi. Birthday semua Hijri tu ni. Sambut birthday dalam Hijri mana? Pakat-pakat cari tahun Hijri anak-anak, kita tukar suasana. Kerana Islam ada identiti dia. Islam ada jalan kehidupannya, dan Islam itulah jalan penghijrahan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Sahabat mesyuarat. Kerana Abu Musa Asy'ari bila berada dalam keadaan menyusun dokumen-dokumen kerajaan, dia dapat satu masalah. Apabila kalender Islam tak ada tahu dia, maka mereka telah mencadangkan beberapa cadangan. Akhirnya dipersetujui oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah Islam yang kedua, Amirul Mukminin. Akhirnya bersetuju meletakkan permulaan tarikh kalender Islam pada tanggal 1 Muharram. Tapi kita kena faham satu perkara. 1 Muharram ialah permulaan penghijrahan sahabat. Orang pertama yang keluar berhijrah
ialah Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Orang pertama di kalangan para sahabat yang keluar hijrah ialah Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Nabi belum lagi, Abu Bakar Siddiq belum lagi, Umar Al-Khattab belum lagi. Dia tak hijrah seorang-seorang. Dia hijrah bersama ahli keluarga dia. Dia himpunkan isteri dan anak dia, bersiap mereka keluar berhijrah menyahut perintah Allah dan Rasul. Hijrah bukan cerita hanya zaman Rasulullah. Sebelum daripada zaman Nabi SAW, tuan-tuan, kita telusuri zaman Nabi-Nabi terdahulu, mereka juga berhijrah. Dan hijrah ni perintah Allah. Ketika surah As-Saf, Allah Ta'ala beritahu berkenaan dengan Nabi Musa. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamun. Ketika Nabi Musa beritahu kepada kaum dia, wahai kaumku, kenapa kalian susahkan aku, sakitkan aku, sedangkan kalian tahu pasal apa? Anni Rasulullah ilaikum, aku ni kan Rasul yang Allah utuskan ke atas kalian. Kenapa kalian susahkan aku? Adapun begitu, tetap mereka telah menyusahkan Nabi Musa dalam dakwah, sehingga akhirnya Nabi Musa telah diperintahkan oleh Allah keluar hijrah. Surah Ad-Dukhan, Allah sebut kepada Nabi Musa satu perintah, fa asri bi'ibadi layla, fa asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Berjalanlah, keluar bersama dengan hamba-hamba-Ku pada malam hari. Kalian akan dikejar. Nabi Musa hijrah dengan kaum dia, dengan umat dia. Fir'aun telah kejar. Peristiwa hijrah ialah peristiwa iman. Ayat saya baca mula-mula tadi, tuan-tuan, walladzina amanu, orang yang beriman, wahajaru, orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Tiga golongan ni tak akan dapat dipisahkan. Mereka ialah golongan-golongan yang Allah Ta'ala sentiasa angkat darjat mereka. Tambahan satu golongan lagi, Allah kata, walladzina awaw wa nasaru, mereka tak mampu untuk berhijrah, mereka tak mampu untuk keluar berjihad di jalan Allah, tapi mereka ialah golongan yang membantu orang dalam hijrah dan berjihad di jalan Allah. Ketika peristiwa hijrah berlaku, ramai sahabat yang tak mampu berhijrah. Antara dia ialah Sayyidina Abdullah ibnu Suhail ibnu Amr radhiyallahu ta'ala anhumah. Antara dia adik dia sendiri, Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi keluar hijrah, mereka dikurung dalam rumah, mereka diikat, mereka dirantai oleh ayah mereka Suhail bin Amr yang belum Islam masa itu. Antara yang tak boleh hijrah juga adalah Sayyidina Salamah, Sayyidina Ayash radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka ialah adik-adik Abu Jahal laknatullah alaih. Abu Jahal telah ikat mereka, kurung mereka sehingga mereka tak dapat nak keluar hijrah. Hati mereka melonjak-lonjak nak berhijrah. Bukan hanya Nabi Musa, Nabi Isa pun sama. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ketika Nabi Isa berkata kepada kaum liqaumih, kepada kaum dia, inni Rasulullah ilaikum, bukankah aku Rasul yang diutuskan ke atas kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku diutuskan oleh Allah untuk membenarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah daripada kitab Taurat. Nabi Isa tak bawa ajaran baru, Nabi Isa tak mulakan perkara baru. Nabi Isa meneruskan apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa daripada Taurat. Wa mubasysyiran bi rasul, dan aku, kata Nabi Isa, hadirkan kepada kalian khabar gembira tentang seorang rasul. Ya'ti min ba'di, dia akan datang setelah daripada aku. Ismuhu Ahmad, nama dia Ahmad. Nabi Isa AS memperkenalkan kepada umat dia tentang Nabi kita SAW. Macam mana kita tak kenal Nabi? Macam mana anak-anak muda kita boleh tak kenal Nabi?
Sedangkan umat Nabi Isa AS cukup kenal dengan Nabi SAW. Kenapa kita tak ikut jalan Nabi? Bukan sebab iman kita lemah saja, tetapi kerana kita tidak diperkenalkan sungguh-sungguh, kita tak mengenal sungguh-sungguh siapa Nabi. Kalaulah kita mengenal Nabi seperti Abu Bakar Siddiq mengenal Nabi, pasti seluruh kehidupan kita akan diberikan kepada agama ni seperti mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq bagi nyawa dia untuk agama. Sebab tu bila Sayyidina Abu Salamah, dia ni bukan orang lain, dia dengan Nabi, dia saudara susuan Nabi, keluar dengan Sayyidina Ummu Salamah, anak dia, untuk berhijrah sampai di perbatasan kota Mekah, ditahan. Oleh siapa? Oleh keluarga Ummu Salamah, keluarga mertua. Keluarga Ummu Salamah kata, wahai Abu Salamah, kamu nak hijrah, kamu pergi hijrah, tinggalkan anak kami. Abu Salamah tak mampu buat apa. Akhirnya terpisahlah suami, isteri dan anak ni. Berhijrahlah Abu Salamah meninggalkan isteri. Isteri yang faham agama pula kata, tak apa abang, pergi dulu doakan kami akan menyusul lepas ni. Bila Ummu Salamah duduk di Mekah dengan anak kecil ni, tak lama datang pula keluarga Abu Salamah, beritahu, wahai Ummu Salamah, kamu milik keluarga kamu, tapi anak kamu ni bin kami, bin anak kami. Terpisah pula ibu dengan anak. Tuan-tuan, untuk melihat persaudaraan kita hari ini, mereka terpisah-pisah kerana agama. Suami sanggup berpisah dengan isteri, isteri sanggup berpisah dengan anak kerana nak melihat hari ini, supaya kita sujud dan mengenal Allah dalam kehidupan. Sahabat kedua yang keluar berhijrah ialah Sayyidina Abdullah ibn Jash, merupakan adik kepada isterinya Nabi Zainab binti Jash radhiyallahu taala anha. Juga di sebelah ayah Abdullah bin Jash ialah sepupunya Nabi SAW. Begitu dia mencintai Nabi, hatta sebelum Nabi dapat wahyu menjadi Rasul. Begitu dia mencintai Nabi, syahidnya beliau dalam peperangan Uhud. Nabi keluar hijrah bila? Para sahabat keluar hijrah pada tanggal 1 Muharram, dan hari-hari setelah daripada itu, orang antara yang terakhir keluar berhijrah ialah Sayyidina Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bawa tuan-tuan kita pergi Mekah sahaja, walaupun kita tak boleh nak pergi umrah. Tak tahu bila boleh pergi umrah, tuan-tuan. Saya pun sedih sangat. Saya tadi ingat tak sempat lah tadi program dengan IKIM, Usrah Nurani. Hari ni pula cerita hijrah juga perjalanan. Nak tak nak, kita mula 5.30 tadi, pukul 6.30 perjalanan mesti sampai Madinah. Saya duk fikir macam mana nak buat ni. Dengan sahabat saya Ustaz Izzah, kita naik bas pergi Madinah 4-5 jam baru sampai. Peristiwa hijrah Nabi lebih kurang 11 hari perjalanan. Nak cerita dalam masa sejam macam mana, tuan-tuan. Nabi SAW pada tanggal 27 Safar, lepas ni mark dalam kalender, 27 Safar Nabi SAW keluar daripada rumahnya Nabi dan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Sayyidatuna Khadijah dah wafat. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Di mana tempat rumah, tapaknya rumah Sayyidatuna Khadijah, kita habis daripada tawaf, kita pergi dekat Mas'a. Sebelum sampai ke Mas'a, kita lalu kat lorong tu ada air Zam-Zam. Kita minum air Zam-Zam. Kata mutawif, minum sampai kenyang. Berdiri tengok Kaabah, buka kepiah. Memang buka kepiah lah. Kalau pakai kepiah kena dam, sebab tengah ihram. Tuan-tuan tengok Kaabah, berdiri minum air Zam-Zam. Baki sikit, curah atas kepala, bagi basah sikit. Bergerak ke Bukit Safa. Sampai di Bukit Safa, kita pun tunaikan sa'i. Safa Marwah, Safa Marwah 7 kali. Kita akan ending dekat Marwah. Di Marwah ada pintu sebelah kanan. Kita menghadap Bukit Marwah, pintu sebelah kanan. Tuan-tuan keluar saja pintu tu, tuan-tuan akan nampak benda pertama, jamban, hammam, tandas dekat situ. Di depan tandas tu ada sikit benjolan tinggi.
yang sengaja dinaikkan. Disebut di dalam kitab tarikh, bahkan itulah tapak rumah Nabi SAW dan Sayyidatuna Fatimah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha alaiha salam. Tuan-tuan yang dah lupa, cepat-cepat buka nanti pi terus. Refresh balik, hadirkan balik kerinduan tuan-tuan. Dan mungkin dah tahun bila dulu pi ni, lama sangat dah. Berubah banyak tuan-tuan. Berubah banyak dah. Jabal Abi Qubais dulu nampak lagi batu-batu ya. Hari ni tak ada batu, persimen habis dah. Atas tu istana singgah dan Raja Saudi. Tuan-tuan, di situ rumah Sayyidatuna Khadijatul Kubra dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Malam 27 Safar, rumah Nabi dikelilingi oleh pemuda-pemuda Quraisy yang begitu nekat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ialah wakil-wakil daripada kabilah-kabilah Quraisy yang sengaja diutuskan untuk sama-sama bunuh Nabi. Kerana apa? Kerana kalaulah ramai-ramai daripada wakil kabilah bunuh Nabi, maka Bani Hashim takkan mampu nak lawan, sebab seluruh kabilah Quraisy bersepakat untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun keluar. Antara riwayat yang masyhur, kita pun duk amal, kita pun setiap kali keluar, kita pun duk baca, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Tiap muka JPJ, tiap muka polis trafik. Sebab apa? Rotek tak renew, lesen tak renew, cermin tinted, macam-macam, lesen tak ada, macam-macam hal. Ayat ni baca jampi tiup muka JPJ. Dan hari ni semua tahu kegunaan ayat ni. Bahkan masyhur juga kata ulama, Nabi SAW keluar, Nabi baca ayat ni. Nabi bergerak menyusuri Jabal Abi Qubais, bergerak ke belah belakang. Dekat belakang sana ada Clock Tower, ada Safwa Tower, ada Hilton, dan dulu Millennium. Ada eskalator 1, 2, 3. Eskalator tu sampai atas sekali, tuan-tuan masuk belah kanan ada pintu kayu tombol emas. Ditulis dekat situ Masjid Aba Bakr. Bahkan dikatakan di situlah tapak, makna dia seluruh bangunan Hilton yang naik tu itulah tapak rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai Nabi di situ, Abu Bakar Siddiq dah siapkan kenderaan. Kerana hari sebelum tu, pagi tu, siang tu, tengah hari yang terik, Nabi sampai rumah Abu Bakar Siddiq. Ketuk pintu rumah, tutup pintu rapat. Maka Nabi SAW bertanya, "Ya Abu Bakar, ada siapa-siapa tak orang asing dalam ni?" Maka kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Tak ada ya Rasulullah, melainkan ahli keluarga aku." "Wahai Abu Bakar, ketahuilah Allah memilih kamu untuk berhijrah dengan aku." Kalau tu kita macam mana? Betapa untungnya Abu Bakar Siddiq, daripada awal Nabi dapat wahyu, beliau orang pertama yang ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga beliaulah orang yang menyembahyangkan jasad, minta maaf, orang yang antara yang menguruskan, yang datang, yang hadir ketika mana Nabi SAW diuruskan oleh ahli keluarga Nabi. Dia yang menyelesaikan masalah umat ketika pertelingkahan berlaku di Saqifah Bani Sa'idah. Dialah orang pertama yang Nabi SAW bagi kepercayaan untuk menjadi imam kepada umat ni ketika Nabi masih hidup. Tak ada di kalangan mana-mana umat yang mana umat dia jadi imam di depan, Nabi jadi makmum kat belakang. Illa Aba Bakrin, kecuali Abu Bakar Siddiq seorang. Kita semua kena cemburu dengan Sayyidina Abu Bakar, walaupun kita tak pernah tengok Sayyidina Abu Bakar. Bersiaplah kenderaan daripada rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menuju ke mana? Ghar Sur. Tuan-tuan yang belum naik Ghar Sur, Jabal Sur, lepas ni pi buat trip naik. Jauh, tinggi, sayup dan berbatu tajam. Dalam keadaan itulah ahli keluarga Sayyidina Abu Bakar Siddiq ditarbiyah
dizihin, ditarghib supaya menjadi pembela agama Allah. Antara orang yang terlibat dalam penghijrahan Nabi, yang pertama Nabi sendiri, yang kedua yang menemani Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang kedua Sayyidina Amir ibn al-Fuhairah, siapa dia, maula Abu Bakar Siddiq. Kemudian anaknya Abu Bakar Siddiq Sayyidatuna Asma. Kemudian anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Abdullah ibn Abu Bakar. Kemudian satu orang lagi merupakan penunjuk jalan, yakni Abdullah ibn Uraiqi, bukan Islam, cukup profesional. Dia bukan Islam, dia musyrikin, tetapi dia meletakkan perjanjian dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk bawa Nabi berhijrah sehingga ke Madinah. Perjalanan yang sukar, 3 hari, 27, 28, 29 Nabi berada di Jabal Thur. Ketika nak sampai di Jabal Thur, Abu Bakar Siddiq beritahu, ya Rasulullah, izinkan aku ya Rasulullah untuk masuk dulu. Suatu kata ulama adab, pelajar dan guru, bila sampai ke satu tempat, pelajar masuk dulu dan kemudian diikuti dengan guru. Abu Bakar Siddiq membersihkan Ghar Thur, kemudian menutup lubang-lubang yang ada dengan kain-kain perca yang dikoyakkan daripada baju dia, sehinggalah satu lubang yang masih tertinggal dan tak ada kain untuk tutup lubang itu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk dulu dan dijemput baginda Nabi SAW masuk. Nabi masuk ke penatan, disiapkan paha dia sebagai tempat pembaringan Nabi SAW. Berapa beruntung paha Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berkali-kali menjadi tempat Nabi SAW menyandarkan kepala Nabi yang mulia. Ketika itulah diceritakan di dalam kitab sirah Ibnu Hisham rahimahumullah, sebut dalam kitabnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq digigit oleh binatang berbisa. Betapa beliau menahan sakit sehingga air mata beliau telah menitis kepada pipi Nabi SAW. Terjaga Nabi. Tengok Abu Bakar Siddiq menangis bukan takut, menangis kerana risaukan keadaan keselamatan Nabi dan menahan kesakitan tadi. Nabi tengok, dirakamkan perkataan ini di dalam surah At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah dengan kita. Bila Nabi tahu saja kaki Abu Bakar Siddiq disengat oleh benda berbisa, maka Nabi telah rawat dengan air liur Nabi yang mulia. Sembuhlah luka tadi, sembuhlah kesakitan tadi. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, seandainya aku yang mati dalam hijrah ni, cuma aku seorang je mati, tapi ya Rasulullah, kalau engkau yang mati dalam hijrah ni, umat seluruhnya akan mati tanpa agama. Abu Bakar Siddiq faham makna kehidupan ni, maka dihantar untuk maksud hidayat untuk umat ni mengenal Allah. Kerana itulah datang bantuan demi bantuan. Kalau kita bergerak ke Madinah, tuan-tuan, daripada Mekah 400 kilo lebih, jalan kaki agak berapa hari nak sampai dengan kekuatan kita. Naik bas 5 jam, 6 jam, komplain macam-macam. Sehingga RLR Mutawih beli nasi ayam tak sedap pun komplain. Lidah Melayu cari sampai belacan. Pening pala Mutawih. Begitu kat Pak Arab tu suruh tumbuk cabai, pening pala Pak Arab tu fikir, aduh, orang Melayu sampai macam-macam pula dia minta. Anfil-fil lah, basal lah, itu, ini minta. Orang Arab makan senyap sunyi, tunggang air kop lepas tu. Orang Melayu pun tengok, wih, Bipsi, dia pun Bipsi jugalah. Pepsi. Kan bahasa Arab kan tak ada huruf pa, jadi Bipsi. Orang Melayu pun pergi tunggang Bipsi sekali dengan orang Arab. Balik Malaysia pakat cari Bipsi belakang. Tuan-tuan, sampailah di perjalanan Nabi tak ikut jalan kita lalu. Kita daripada Mekah kita lalu, perjalanan kita tu bukan tarik hijrah, bukan jalan hijrah. Saya hari tu bulan 2 lah saya pergi, hari tu sebelum PKP. Saya balik seminggu tu pergi tak boleh pergi. Hari tu alhamdulillah Allah rezekikan juga. Tapi itulah rezeki juga, saya tekan berai bebah.
Saya kata apa jadi pun kali ni saya nak ikut tarik hijrah daripada Mekah, selesai tunaikan umrah, hari ke-6 kami bertolak ke Madinah. Saya kata apa jadi pun nak lalu tarik hijrah. Dia kata boleh, 300 rial. Saya kata apa 300 rial? Bayar setakat 300 rial untuk kecintaan menelusuri jalan perhijrahan Nabi SAW. Bukan apa pun, bagi 300 rial kat dia. Maka kami pun lalu jalan berhampiran persisiran pantai. Jalan tu jauh sikit daripada jalan biasa. Jalan tu nanti akan melalui Badar, di tempat peperangan pertama orang Islam pada tahun kedua Hijrah. Jalan tu akan melalui Bayruha, di tempat Nabi singgah bermesyuarat dengan para sahabat nak pergi teruskan peperangan Badar ataupun kita balik. Di tapak itulah ada telaga, dan di situlah Nabi berwuduk. Bahkan para sahabat telah bersalah di situ, disebutkan di dalam tarikh. Bahkan di situ juga 70 orang Nabi pernah singgah bersalat sebelum menunaikan haji Baitullah. Saya tekan kali itu tuan nak pi juga tempat tu. Allah takdir daripada jemaah kami mungkin ada orang yang Allah makbul berkat, maka Allah pilih kami lalu jalan tu. Sehinggalah kami melalui simpang Wadi Qudaid. Wadi Qudaid ni berlaku peristiwa mukjizat Rasulullah ketika perjalanan hijrah. Wadi Qudaid terletak lebih kurang 90 km lepas daripada keluar kota Mekah. Tapi bila sampai dekat simpang tu tuan-tuan, simpang ke kiri menuju ke Madinah, lajak ke depan Wadi Qudaid, saya tekan lagi driver, saya kata kita ke depan lagi sikit. Saya ingin nak tengok tempat berlakunya peristiwa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perkemahan kemahnya Ummu Ma'bad. Maka kata driver tadi, hak ni tak boleh. 300 ni bayar nak guna jalan ni, bukan nak lajak ke depan. Saya ingat nak tambah duit lagi, tak makan dah kali tu tuan-tuan. Ini bukan rasuah tuan. Ini bukan rasuah. Dia driver dan masa tu dia boleh nak bawa kami pergi mana pun, tapi dah dia kata tambah duit. Ikut budi bicara dia, dia boleh bawa free. Tapi saya sedih bila sampai di kota Madinah, ramai driver-driver dia yang kadang-kadang mengaku ana min Bani Umayyah. Woi, tu dia kata saya daripada Bani Umayyah ni. Keturunan siapa? Keturunan Bani Umayyah lah. Lah, Bani Umayyah tu keturunan siapa? Bani Umayyah, Abu Sufyan. Kadang-kadang dia pun termenung, dia tahu Bani Umayyah tapi dia tak tahu siapa dia Tok Nyang dia sendiri. Sampai ke Quba, saya beritahu jom kita parking tu dekat pintu lorong kita nak menuju ke Masjid Musabbih dekat belakang, dekat dengan Quba. Kerana dekat situ ada satu telaga yang dipanggil sebagai Telaga Izzik. Ada Masjid Muzalla. Nabi pernah salat sunat duha di situ ketika mana Nabi sampai awal hijrah Nabi 4 hari di Quba. Dia kata mana ada telaga kat situ. Oh, sedih. Kadang-kadang orang Melayu tuan-tuan lagi tahu sirah daripada orang Arab. Dan tuan-tuan duduk dalam majlis macam ni, tuan-tuan duduk dalam pengajian-pengajian sirah, kadang-kadang kita pergi kat sana, kita cuma tak tahu tempat, tapi kita tahu peristiwa-peristiwa yang berlaku. Saya pegang tangan driver tu kali tu, saya kata ikut saya nak tunjuk kat telaga tu kat mana. Dan dia ikutlah, sampailah saya kat telah, saya tunjuk ni telaga tu. Oh, sepanjang dia duduk kat Madinah baru dia tahu ada telaga kat situ. Tuan-tuan, cinta ni datang dalam pengorbanan. Cinta ni harus diburu. Cinta ni harus dicari. Cinta ni takkan datang setempek tiba-tiba. Abu Bakar mengorbankan seluruh diri, keluarga, masa, harta dia untuk agama. Sebab tu dia lah orang yang paling mencintai agama. Nabi SAW sampai di kemah Ummu Ma'bad kehausan bersama dengan Abu Bakar Siddiq dan Abdullah ibn Uraiqi. Ummu Ma'bad tak kenal Abu Bakar. Ummu Ma'bad tak kenal Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Ummu Ma'bad kenal Abdullah ibn Uraiqi. Sebab apa? Sebab Abdullah ibn Uraiqi ni orang yang kerap lalu jalan tu. Dia penunjuk jalan, dia mutawif, dia dalil. Jadi orang-orang yang berada di padang pasir Badui mengenali Abdullah ibn Uraiqi, tapi mereka tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di perkemahan tersebut, yang ada cuma Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni ialah ibu kepada Sayyidina Ma'bad. Sayyidina Ma'bad ni ketika Nabi datang, dia masih kecil lagi masa tu. Dia salah seorang sahabat yang merawi hadis daripada Nabi SAW. Masa Nabi sampai di situ, Ummu Ma'bad seorang-seorang. Maka Nabi SAW tanya kepada dia, ada tak air untuk kami minum?
Maka kata Ummu Ma'bad, tak ada apa pun, yang ada cuma seekor kambing. Kambing tu pun kambing yang sakit, yang tak boleh disembelih, kambing yang muda. Maka Nabi SAW kata, kalau macam tu izinkan aku untuk perah susu daripada kambing ni. Ummu Ma'bad dah pelik dah, macam mana kambing kecil ni nak buat keluar susu? Dia cuma kambing kecil. Dan Ummu Ma'bad pun tengok dia tak boleh buat apa dan tak ada sikit pun. Ni sahabat saya, dua orang, dia ada kandang kambing. Ini pengembala kambing yang berjaya, tuan-tuan. Dia perbelah kambing daripada kambing tu kecil sampai kambing tu besar. Itu seorang pengembala. Dia tahu macam mana kambing, dia kenal kambing. Macam tu Ummu Ma'bad, dia kenal kambing ni tak boleh keluar susu. Tapi Nabi minta, dan dia tak kenal Nabi SAW. Akhirnya diusap-usapkan perut untuk nama kambing tadi, diperah susu, keluar susu, memenuhi bekas yang besar diisi oleh Nabi SAW. Nabi minum, Abu Bakar Siddiq minum, Abdullah ibn Uraiqid minum. Bahkan susu yang baki itu disimpan pula. Dan sehinggalah Nabi bergerak bersama Abdullah ibn Uraiqid balik ayah kepada Ma'bad tadi, dan Ma'bad yang kecil tadi. Maka ditanya oleh Ummu Ma'bad, ni mana datang susu ni? Maka kata Ummu Ma'bad, tidak ada dua orang datang. Satu benda ajaib yang aku tak pernah tengok, dia telah perah susu daripada kami ni, dan dia telah meninggalkan susu ni. Bahkan kata Abu Ma'bad, pasti itulah orang yang telah dihalau keluar daripada kota Mekah. Tuan-tuan, ayat ni kita kena buat bertenang sekejap. Yang mengatakan Nabi dihalau keluar ialah musyrikin Quraisy. Orang Islam tak pernah kata Nabi dihalau keluar. Bahkan penghijrahan Nabi ialah satu perancangan daripada perancangan Allah Ta'ala. Dan bukan senang Nabi nak keluar hijrah. Berlaku dua kali Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah pertama, dihadirkan cuma beberapa belas orang daripada Yathrib. Balik pula, Nabi hantar Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu buat dakwah. Kemudian datang 70 orang pula pada tahun sebelum penghijrahan Nabi, pada Zulhijjah, berhampiran dengan tempat melontar jamrah di lembah Aqabah. 70 orang daripada orang-orang Ansar telah berbaiat dengan Nabi pada Bai'atul Aqabah yang kedua. Perjanjiannya cukup ketat. Mereka berjanji untuk jaga Nabi lebih daripada nyawa mereka sendiri. Kalaulah orang-orang Yathrib sendiri datang menjanjikan nyawa mereka untuk mempertahankan Nabi, apakah ini satu pelarian? Apakah ini satu pembuangan? Bahkan ini satu jemputan khas oleh penduduk Yathrib untuk Nabi SAW. Aus, Khazraj berperang selama 120 tahun tanpa ada penyelesaian. Mereka tak tahu kenapa mereka berperang. Tuan-tuan boleh bayangkan, cucu tak tahu kenapa mereka berperang. Yang mereka tahu, ayah mereka perang, mereka sambung perang. Dan mereka bila mendengar kehadiran Nabi SAW, maka mereka fikir, ini jalan dia, ini orang dia yang akan menyatukan kita, yang akan mengembalikan kebaikan di tempat kita. Sebab tu mereka sanggup datang menggadaikan, mengkedepankan nyawa mereka untuk nyawa Nabi SAW. Lepas daripada peristiwa Ummu Ma'bad, Nabi teruskan perjalanan. Nabi duduk di Jabal Thur tadi 3 hari, tuan-tuan. 27 hari bulan, 28 hari bulan, 29 hari bulan Nabi turun, teruskan perjalanan. Saya pendekkan cerita. Nabi SAW pada tanggal 8 Rabiul Awal, Nabi tiba di kota Madinah, di lembah Saniyatil Wada'. Kan kita selalu duk baca syair kan, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mad'uthu fina ji'ta bil amril mutar. Tuan-tuan, telah datang kepada kami bulan purnama daripada lembah Saniyatil Wada'. Sebenarnya Nabi SAW kalau tiba di kota Madinah, Nabi boleh pilih nak terus pergi ke Saniyatil Wada' ataupun kampung Nabirah Al-Judi. Ini dua kampung, satu Aus, satu Khazraj. Nabi buat pilihan pergi kepada kabilah Aus. Sebab apa?
Nabi kita kena faham, silsilah keturunan Nabi, Nabi ada darah Madinah. Walaupun Nabi lahir di kota Mekah, Nabi ada tok nyang. Nama tok nyang Nabi Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Lu'ay bin Fihr. Fihr ni Quraisy. Qusay bin Kilab ni tuan-tuan, dia pemuka Quraisy di kota Mekah. Dia yang mula-mula bina Dar an-Nadwah, parlimen Mekah di depan Kaabah. Kemudian dia ada anak, dia wariskan kepimpinan Mekah kepada anak dia. Qusay ada 3 orang anak. Piramli buat cerita, 3 Abdul. Anak Qusay bin Kilab 3 Abdul. Abdul pertama bukan Abdul Wahub, dan Abdul pertama nama dia Abdul Uzza. Abdul Uzza ada anak Asad. Asad ada anak Khuwailid. Khuwailid ada anak Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Tu siapa? Tok nyang Sayyidatuna Khadijah. Anak kedua bukan Abdul Wahib. Anak yang kedua Abdul Manaf. Abdul Manaf dapat anak Hashim. Hashim dapat anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dapat anak Abdullah. Abdullah dapat anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yang ketiga Sayyidina Abdul yang ketiga bukan Abdul Wahub, Abdul Dar. Ini 3 Abdul anak Qusay bin Kilab. Kita baru sampai Madinah. Itu pun banyak kita skip. Kita baru sampai Madinah. Dan ini saya cuma cerita macam kenapa Nabi buat pilihan. Mudah-mudahan malam ni kita faham apa yang berlaku dalam hakikat perjalanan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Manaf ada 4 orang anak. Tuan-tuan kalau mampu hafal, tak mampu hafal, faham. Anak pertama, anak kedua Abdul Manaf nama dia Hashim dan Abdul Syams. Mereka kembar siam. Tak pernah dengar zaman dulu kembar siam? Tok nyang Nabi kembar siam. Abdul Manaf dengan Abdul Syams dengan Hashim. Hashim lahir, jari beliau dilekatkan oleh Allah pada dahi Abdul Syams. Zaman tu tak ada teknologi macam zaman sekarang. Makna dia kembar siam yang berlaku bukannya kembar siam yang kritikal. Bukan kepala jumpa kepala, bukan belakang jumpa belakang, bukan otak jumpa otak, bukan hak ni selamat, hak ni mati, tak ada. Kembar siam tu cuma jari dengan dahi. Maka mereka buat keputusan untuk pisahkan. Bila berlaku proses pemotongan tadi tuan-tuan, darah mengalir banyak di dahinya Abdul Syams, pada jarinya Hashim. Kata ulama, Allah seolah-olah nak bagi petunjuk akan berlaku satu zaman daripada 2 kabilah ni perselisihan yang cukup besar sehingga menumpahkan darah. Kerana apa? Kerana keturunannya Hashim ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Abdul Syams siapa dia? Abdul Syams ada anak Umay. Umay ada anak Harb. Harb ada anak Abu Sufyan. Abu Sufyan daripada awal Nabi dilantik menjadi Rasul sehinggalah pada tahun ke-8 Hijrah Fathul Mekah, dia menentang Nabi dengan penentangan yang cukup hebat. Peperangan Badar tercetus sebab apa? Sebab Abu Sufyan, dia yang bawa harta-harta rampasan orang Islam jual di Syam. Dan untuk menyelamatkan harta inilah berlaku peperangan Badar. Peperangan Uhud, ketua dia siapa dia? Yang bawa Quraisy ketua Abu Sufyan. Peperangan Ahzab menghimpunkan 10,000 orang tentera Ahzab daripada Quraisy, daripada kabilah-kabilah Arab Badui, daripada orang-orang Yahudi menyerang kota Madinah. Ketua dia siapa dia? Abu Sufyan. Kerana itulah ulama kata Allah seolah-olah nak bagi petunjuk berdarahnya peristiwa tu akan berlakunya pendarahan di zaman-zaman akhir. Sedangkan Hashim dan Abdul Syams ialah adik-beradik kembar yang cukup rapat. Mana ada Hashim, di situ Abdul Syams. Abdul Syam mencintai Hashim, Hashim mencintai Abdul Syams. Anak ketiga Al-Muttalib, bukan Abdul Muttalib, Al-Muttalib. Anak yang keempat, ibu yang lain, nama dia Naufal. Ini 4 orang anak lelaki Abdul Manaf. Hashim, Abdul Syams, Al-Muttalib. Isteri yang lain Naufal. Hashim setelah wafatnya
Abdul Manaf diangkat menjadi ketua, maka dia telah meletakkan satu tertib dalam perniagaan balik daripada Syam singgah ke Yathrib. Sebelum ni tak ada tertib singgah Yathrib. Hashim yang memulakan tertib persinggahan perniagaan balik pada Syam singgah Yathrib. Bila Hashim singgah Yathrib, sampai di satu kampung, nama kampung tu Nabirah Al-Judi, kampung kabilah Bani Najjar, orang-orang Khazraj. Di mana sekarang ni? Di tapak Masjid Nabawi hari ni. Tuan-tuan duduk hotel belakang tu, Hotel Mubarak Fadhi Movenpick belakang tu. Di belakang tu dulu semua kampung. Bahkan dekat parking nombor 9, nombor 10, dekat pintu 22 belakang, itu ialah kebun Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu. Semua tu kampung. Di situlah Hashim berkahwin dengan wanita Bani Najjar yang bernama Salma binti Amr. Kahwin, duduk sana. Kemudian Hashim balik ke Mekah. Daripada Mekah dia pergi berniaga di Gaza, meninggal di Gaza. Tak sempat bertemu dah lagi dengan Salma binti Amr. Salma mengandung anak Hashim, lahir anak lelaki. Lahirnya bayi tadi rambut warna putih. Bila rambut warna putih, ni satu benda pelik. Maka orang Arab ketika tu mereka senang embuh nama baby tadi, sebabkan rambut dia beruban, letak nama anak tu Syaib. Syaib ni masa Arab maksud dia uban. Anak tadi letak nama Syaibatul Hamd, si uban yang terpuji. Maka membesarlah Syaibatul Hamd di kampung Nabirah Al-Judi bersama ibu dan ahli keluarga dia, sehingga umur dia 12 tahun. Di kota Mekah, Al-Muttalib diangkat menjadi amir, ketua. Al-Muttalib bukan macam abang dia. Dia tak suka untuk mengetuai orang Quraisy. Dia cari siapa yang paling layak di kalangan anak-anak Hashim yang boleh menerajui kota Mekah. Tak ada. Dia teringat Hashim ada menikah di Madinah, satu orang wanita, dan ada anak lelaki. Balik daripada Syam, dia singgah di Madinah, bertemu dengan keluarganya Sayyidatuna Salma binti Amr. Jumpa dengan Salma, minta nak bawa balik Syaibatul Ham ke Mekah. Kata Al-Muttalib, aku tak pernah tengok mana-mana anak Hashim yang wajah dia, yang suara dia, yang perwatakan dia mirip Hashim lebih pada Syaibatul Hamd. Sebiji macam ayah dia. Mula-mula Salma tak bagi. Akhirnya ditarghib oleh Al-Muttalib. Dia akan kami lantik jadi ketua, dia akan jaga Kaabah, akan diberi kemuliaan. Akhirnya Salma pun lembut hati, diizinkan Al-Muttalib bawa balik Syaibah ke Mekah. Jauh perjalanan, lebih 400 km. Akhirnya sampai di perbatasan kota Mekah. Orang-orang Mekah tengok ketua mereka balik dengan satu orang budak duduk di belakang pula bonceng. Dalam kepala mereka tak ada benda lain lah. Ini mesti bawa beli hamba daripada mana-mana bawa balik ni. Ini mesti hamba dia ni. Maka daripada hari itu mereka telah memanggil Syaibatul Hamd dengan panggilan Abd Al-Muttalib. Itulah Abdul Muttalib, hamba Muttalib, hamba Muttalib. Sampai hari ini kita kenal nama Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Bila tanya nama betul dia, apa dia? Apa dia? Abdul Muttalib lah. Tuan-tuan, Abdul Muttalib nama betul dia Syaibatul Hamd. Begitu juga Hashim. Hashim ni dia bukan nama betul Hashim, nama betul dia Al-A'la. Kerana Hashim ni satu orang yang cukup kuat berkhidmat, ambil roti, letak daging kat tengah kepada orang-orang yang datang tunaikan haji dan umrah, maka dia digelar Hashim. Orang Arab suka guna nama kunyah, kita pun pakai. Dan hari ni kita pakai nama kunyah. Ramai orang nama Ashraf, kita punya abang Ashraf. Ashraf Al-Kahfi. Dia ada nama kunyah Al-Kahfi. Sebab apa? Al-Kahfi Production. Dan kerana nak memudahkan kita ingat orang tu. Tuan-tuan, kabilah Bani Najjar ada hubungan darah dengan Nabi. Kabilah Khazraj ada hubungan darah dengan Nabi. Nabi boleh sampai di Madinah, Nabi pilih untuk jumpa ahli keluarga dia. Itu kan benda yang biasa kita buat. Kita kalau balik kampung, kita jumpa kawan dulu ke adik-beradik dulu? Adik-beradik dulu. Pelik kan jumpa kawan dulu. Tapi Nabi ialah da'i. Nabi ialah orang yang faham macam mana nak tackle hati umat ni untuk datang dan lunak kepada agama. Nabi tak pergi pada tempat adik-beradik dia.
Nabi pergi kepada kabilah Aus. Di kabilah Aus, di kampung Saniyatul Wada', Nabi ambil hati mereka, sehingga orang-orang Aus kata, tengok Rasulullah, dia ada saudara ramai di Yathrib, di tempat kampungnya Bani Najjar, tetapi dia datang pada kita dulu. Orang-orang Aus rasa dimuliakan oleh Rasulullah. Nabi bukan singgah sekejap, Nabi duduk di kampung Saniyatul Wada' selama 4 hari. Nabi duduk di rumah satu orang sahabat yang bernama Sayyidina Kalthum bin Hidim. Jarang orang sebut nama ni. Ramai orang buah nama anak dia Siti Kalsum. Kalsum nama orang lelaki, tuan-tuan. Ummu Kalthum nama orang perempuan. Dia letak nama anak dia Kalsum. Lepas tu panggil Maksum, Kaksum. Tuan-tuan, orang Melayu, biasalah, samalah kita. Tuan-tuan, berapa hari? 4 hari Nabi duduk di rumah Sayyidina Kalthum bin Hidim. Hari pertama Nabi tanya, wahai Kalthum, di manakah tempat yang paling sesuai untuk aku bina masjid? Ini benda paling mula Nabi fikir. Sampai di Madinah, benda mula Nabi fikir masjid. Kalthum tunjuk belakang rumah dia, ya Rasulullah, sini sesuai dah. Nabi ambil batu pertama, Nabi letak satu penjuru. Abu Bakar Siddiq ambil batu kedua, letak satu penjuru. Umar Al-Khattab ambil batu ketiga, letak satu penjuru. Uthman bin Affan ambil batu keempat, letak satu penjuru. Maka lengkap 4 penjuru Masjid Quba di belakang rumah Sayyidina Kalthum bin Hidim. Banyak peristiwa yang berlaku selama 4 hari yang kita tak sempat nak cerita, masa yang terlampau singkat. Nabi SAW duduk di sana 8 hari bulan, 9 hari bulan, 10 hari bulan, 11 hari bulan. 12 Rabiul Awal Nabi bergerak daripada Thaniyatul Wada', daripada Quba menuju ke tempat tapaknya Masjid Nabawi di saat dan ketika ni. Hari tu hari Jumaat. Di tengah-tengah perjalanan Nabi tunaikan solat Jumaat, maka disitulah dibangunkan Masjid Al-Jumu'ah. Dan kita kalau pergi tunaikan umrah ziarah, maka mutawih akan beritahu tuan-tuan, tengok belah kiri tuan-tuan kejap lagi Masjid Al-Jumu'ah. Kita pun dah syahid lembah tu, dan kita pun tak tahu Masjid Jumu'ah kat mana. Syahid belakang, penat. Tapi orang yang bercinta ni penat macam mana? Mana ustaz? Tak boleh berhenti ke ustaz? Jom kita sembahyang Jumaat kat itu bang, hari Sabtu. Biasanya ziarah Quba hari Sabtu. Dan tertib banyak travel ziarah Quba mesti hari Sabtu, nak ambil berkat. Kerana Nabi SAW sering kali hari Sabtu berwuduk daripada rumah Nabi, berkenderaan atau jalan kaki, Nabi akan tunaikan salat duha di Masjid Quba. Itu kebiasaan Nabi SAW. Kita pun nak ambil juga berkat, nak ambil juga manfaat tu. Dan sebab tu hari Sabtu jemaah tidur pula bangun, mutawih cerita pasal Masjid Jumaat, ajak singgah berhenti sembahyang Jumaat. Elok. Tuan-tuan, sampailah Nabi di Yathrib, di tapak Masjid Nabawi. Ramai orang berhimpun untuk menyambut Rasulullah. Setiap daripada mereka menginginkan untuk rumah mereka menjadi tempat tidur singgahan Rasulullah. Ketika tu ramai kata, ya Rasulullah, rumah aku, ya Rasulullah, rumah aku. Tapi apa Nabi kata? Serah pada unta ni. Unta ni mana dia berhenti, rumah orang tu akan aku duduk. Tuan-tuan, akhirnya dipilih rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana telah menunggu Nabi sekian lama, mempersiapkan tempat di rumah dia untuk Nabi setelah sekian lama. Tuan-tuan, 2 keadaan. Saya nak tutup dengan benda ni. Nabi SAW sampai di Masjid Quba, Nabi tanya mana tempat untuk bina masjid. Bila dibagi tahu tempat untuk bina masjid, Nabi sendiri turun padang, angkat batu untuk mula pembinaan masjid. Itu satu. Nabi sampai di kampung Bani Najjar, Nabi SAW disambut oleh orang-orang Ansar, orang-orang Khazraj. Ya Rasulullah, rumah aku. Nabi kata apa? Biar unta ni buat keputusan. Untuk keperluan Nabi, peribadi Nabi, binatang settle masalah. Untuk agama, Nabi turun padang untuk settle masalah. Hari ni untuk keperluan kita turun padang nak settle masalah. Untuk agama, kita bagi AJK masjid settle masalah. Ustaz settle masalah. Ni agama ni masalah ustaz. Ini agama masalah orang agama. Saya belakang-belakang ada, dan agama ni kita punya. Dunia, untuk benda dunia, unta settle masalah. Untuk benda akhirat, benda agama, Nabi sendiri turun padang untuk selesaikan masalah.
Hakikat peristiwa hijrah ialah untuk membangunkan keadaan peristiwa yang mulia ni, supaya kita tak pernah rasa kita lah orang yang terbaik dalam dunia, kerana kita kena sentiasa bergerak untuk jadi baik. Nabi sampai di sana memimpin para sahabat 10 tahun piagam Madinah, menjadi asbab 2/3 dunia telah tunduk di bawah kaki orang Islam. Semoga hari ini kita hidupkan balik hijrah dalam hati kita. Malam ni cuma cerita peristiwa perjalanan saja. Kita nak cerita tentang ibrah tak sempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi kefahaman. Inilah makna perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susah payah untuk sampaikan agama supaya hidayat sampai pada lubuk-lubuk hati kita semua. Semoga kita hidupkan sunnah Nabi daripada kehidupan kita, seperti mana para sahabat berikhtiar menghidupkan agama dalam kehidupan mereka dan umat ni, insya-Allah. Semoga sedikit perkongsian daripada peristiwa hijrah pada malam ni jadi asbab kebaikan untuk kita semua, insya-Allah. Sebelum saya tutup, saya nak kongsi beberapa perkara dulu. Ada request sikit daripada kekanda megat kita, insya-Allah. Satu sunnah Nabi saya nak tinggal kat tuan-tuan ni, satu sunnah yang bukan kecil, ni sunnah yang besar. Saya dimaklumkan selalu ada Bangladesh Buy dekat belakang jual kayu sugi. Hari ni tak ada pula. Hari ni tak boleh ke? Sejak PKP tak ada. Tuan-tuan lepas ni pergi sobu dia. Tuan-tuan pakat-pakat cari dia. Saya nak kongsi ni sunnah yang paling besar. Ni sunnah yang sangat besar yang Nabi SAW tinggalkan pada kita, yang kita amalkan Mekah Madinah. Keluar Masjid Nabawi, orang jual sugi. Keluar Masjidil Haram, orang jual sugi. Kita pun beli 2 cekak balik. Sampai rumah, 2 cekak syahid. Ghaibul ghuyub. Tuan-tuan tak ada ghaibul ghuyub? Hilang tak tahu di mana. Ini benda ajaib. Ini memang ajaib. Dia macam tasbih. Tasbih pun macam baru beli 2 hari lepas. Zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Bangun dah tak ada kat tangan. Ghaibul ghuyub. Anak tarik buat main rantai-rantai. Tariklah kali jadi bola elastik. Dan tasbih tu hilang. Tuan-tuan, ni sugi ni benda yang sangat penting. Nabi SAW kata Sayyidatuna Aisyah, dia tanya, "Ya Aisyah, apakah perkara pertama yang Nabi buat sebelum Nabi masuk rumah?" Sayyidatuna Aisyah cuma jawab sepatah, ya bisiwak. Benda pertama Nabi buat masuk rumah sugi. Kita benda pertama masuk buat apa dia? Saya sendiri lah. Masuk rumah, benda pertama saya buat buka lampu, buka kipas, buka itu. Banyak benda nak buka. Pak lah kali tinggal kat sugi. Ogi. Saya sendiri cakap sama. Sugi ni benda yang sangat besar. Nabi SAW sebelum wafat, baring atas riba Sayyidatuna Aisyah. Ketika tu Sayyidatuna Aisyah berada dalam, Nabi SAW berada dalam sangat sakit. Nabi tak mampu lagi bercakap. Nabi nampak Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq bawa kayu sugi. Nabi tengok sugi tu. Nabi kata, "Wahai Abu Bakar, wahai Nabi SAW, Sayyidatuna Aisyah kata, "Ya Rasulullah, kamu nak ke kayu sugi tu?" Maka Nabi buat isyarat hangguk. Nabi tak larang. Maka diambil kayu sugi ni, digigit-gigit oleh Sayyidatuna Aisyah. Sebelum tu Sayyidatuna Aisyah tak gigit, dia sugi kerah. Maka kata Sayyidatuna Aisyah, sebab keras sangat aku gigit dengan gigi aku, kemudian aku masuk dalam mulut Nabi. Aku bangga, kata Sayyidatuna Aisyah, kerana perkara terakhir yang masuk dalam mulut Nabi air liur aku, kata Sayyidatuna Aisyah. Hubungan mereka dengan Nabi SAW. Ini sugi ni, sambil Nabi nak wafat, Nabi SAW masih lagi teringat pasal benda ni. Saya hari tu masa dekat Serdang, saya tengah ambil wuduk, satu orang Pakistan bayi yang istiqamah sugi datang kat saya. Muka dalam keadaan berserabut, muka dalam keadaan huru-hara. Tanya saya, baik, sugi hena mere sugi ghaib ke? Ada sugi tak? Saya punya sugi hilang, kata. Me dusra ke sugi nahi hai. Ye mere sugi koi baat nahi. Saya kata, saya sugi lain tak ada lah, tapi ini sugi saya ada lah. Nak. Oh, dia kata, apa sugi koi baat nahi. Tak apa. Sugi awak tak mahu. Tuan-tuan, saya gurau ya. Mana boleh kongsi sugi gitu. Tuan-tuan, tapi gurau saya mungkin tak kena pada masa dia lari keluar bersurau. Saya kata, sudah pecah hati pula Pakistan bayi ni. Saya kejar dia sampai kat belakang surau. Rupa-rupa jadi menghadap pokok. Dia kepak ranting pokok rambutan. Dia tonyah gigi dia. Ada daun ni kat ujung. Saya kata, "Bhai, आप क्या कर रहे हो? ये बहुत खतरनाक है." Bang, buat apa tu bang? Bahaya ni. Guna ganting sugi, silap pokok bergetah melekat gigi kan. क्या खतरनाक है भाई, ये हमारा नबी बहुत बड़ी की सुन्नत है, क्या खतरनाक. Ini sunnah Nabi yang besar, bahaya apa pula.
Dia kata memanglah sunnah Nabi yang besar. Silap pokok bergetah tak pasal-pasal melekat gigi bang, bahaya. Nabi biasa bersugi dengan kayu zaitun dan kayu ni, akar kayu arak, ni pokok arak. Sunnah sejengkal. Ni tuan-tuan dipotong siap dah ni sejengkal. Kalau tuan-tuan pergi umrah, pergi Yaman, orang bagi hadiah sedepah, bawa bertenang. Balik rumah bawa bertenang. Jangan duk guna mai surau, jolok hidung imam, jolok habis semua pening kepala. Astagfirullah. Patut dia sunnah terus jadi punah. Sejengkal dan guna sampai mana? Kalau Colgate kita tahu ending dia habis. Habis Colgate tu habis. Tuan-tuan, Colgate hari tu saya duduk makan dengan kawan saya, hakim mahkamah syariah. Dia kata banyak keluarga bercerai sebab Colgate. Sebab apa? Bini tekan bawah, suami tekan atas. Bini picit di atas, suami picit turun bawah. Benda tu jadi isu kan. Hakim kena settle masalah ni. Masalah Colgate pun hakim kena settle. Guna sugi pandai dah. Tak ada isu. 4 jari habis dah. Lepas 4 jari pacak. Jangan buang kayu sugi dalam tong sampah. Bukan berdosa tetapi tak kena dengan adab. Kita kita gosok gigi kita yang sering baca Quran, berzikir, campak pula dalam tong sampah, ada pampers, ada najis, ada kotoran, tak kena dengan adab. Jadi cara dia apa? Pacak. Cari tempat yang tersembunyi, pacak. Tuan-tuan jangan risau, tak tumbuh pokok sugi, insya-Allah. Kalau tumbuh boleh buat meniaga. Cari jangan pacak dalam pasu masjid. Pasu masjid dibubuh tuan-tuan. Hak tu fitnah tu. Selalu ni sensitif ni. Sensitif. Dan jemaah tabligh datang, letak dekat atas kolah. Dia wuduk, dia tengok atas. Allah, ruyuk. Apa yang jatuh dalam kolah? Esok tak siap nak bersih kolah, tengok astagfirullah, mukhallazah. Fly habis semua air kolah kan. Sebab apa? Sebab kayu sugi jatuh sebatang. Tuan-tuan ada doa. Lepas ni tuan-tuan, saya minta maaf, saya tak bawa kayu sugi, tuan-tuan carilah. Tapi saya ada bawa buku doa kecil ni. Dalam buku doa kecil ni ada doa bersugi. Tuan-tuan belum ada kayu sugi, boleh amal doa ni masa bersugi pun tak apa. Nabi ajar doa ni. Allahumma tahhir fami wa nawwir qalbi wa tahhir badani wa harrim jasadi 'ala an-nar. Ya Allah, bersihkan mulut aku, terangkan hati aku, bersihkan badan aku, haramkan jasad aku daripada api neraka. Ini Nabi ajar doa ni. Ini doa berus gigi ataupun doa bersugi. Dan ada dalam buku doa kecil ni, ada nanti sahabat saya letak kat belakang tuan-tuan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bila bersugi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wasallam, para sahabat dia sentiasa alert dengan sugi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi bersugi, Nabi bukan orang yang letak sugi merata-rata. Sugi ni aurat, jangan tunjuk kat orang. Lepas guna, simpan. Jumpa pipe, basuh. Jangan seminggu. Chicken chop minggu lepas ada kat sini. Jadi jumpa pipe, basuh. Sampai pada waktu yang rasa dia dah hilang, potong, buka ruas baru. Orang yang istiqamah pakai sugi, insya-Allah biasanya seminggu selesai kayu sugi dia. Itu yang istiqamah, seminggu selesai kayu sugi dia. Dan paling kurang sehari, paling kurang 10 kali dia sugi. Sebelum wuduk dia sugi, ketika nak bersolat dia cuma lalukan sugi. Ketika nak baca Quran dia bersugi, dan nak masuk rumah dia bersugi. Ada 8 tempat yang disebut para ulama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lekang melainkan Nabi bersugi. Semoga sedikit daripada amalan-amalan ni Allah Subhanahu wa taala selalu istiqamahkan daripada kita. Dan ada satu lagi kitab Safinatun Nikah dekat belakang tuan-tuan, ada sahabat saya bawa sikit, tuan-tuan boleh tengok ni insya-Allah. Kita doa sikit yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tak baik pun daripada Allah, kelemahan saya, dosa saya. Saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi, Kau pandang Nabi dan para sahabat. Kami cuma umat yang terakhir pada umat kekasih kami ya Rasulullah, berada di akhir-akhir fitnah.
Wahai Allah, tolonglah selamatkan kami daripada segala keburukan, fitnah-fitnah akhir zaman ni. Wahai Allah, Kau bangunkanlah kami dengan sunnah Nabi, Kau matikanlah kami di istiqamah dalam jalan agama. Kami malu pada Engkau, ya Allah, dengan maksiat dan dosa yang kami buat. Tolonglah Kau ampunkan semua dosa-dosa kami, anak isteri kami, mak ayah kami, keturunan kami, wahai Allah, seluruh dosa guru-guru kami, umat ni, wahai Allah, ampunkan dosa umat ni. Bagi hidayah pada semua orang bukan Islam mengenal agama ni. Wahai Allah, bagi hidayah pada seluruh umat, seluruh alam. Wahai Allah, kami sedang diuji dengan coronavirus ni, Kau angkatlah daripada kami, wahai Allah, supaya kami boleh menyempurnakan hakikat ibadat mengikut sunnah Nabi dengan tepat, wahai Allah. Allahumma arzuqna juhdan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arzuqna syahadatan fi sabilik waj'al mautana fi biladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan kami yang sakit, Kau sembuhkanlah. Di kalangan kami yang diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita nak pertolongan Allah di saat kita seorang-seorang duduk dalam kubur, tuan-tuan. Jangan lagi kita nisbahkan segala apa yang kita ada hari ini kerana diri kita. Kerana diri kita tak ada apa-apa sebenarnya kalau Allah tidak bantu kita, kalau Allah tidak selamatkan kita. Masuk kita dalam kubur, Allah tak bantu kita, habis kita nak jawab satu soalan pun tak boleh.